Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Sihat? Hari ni Alhamdulillah kita dah menjalani ibadah puasa selama seminggu. Ketika video ni direkodkan, mesti anda semua pelik. Apa hal belakang saya ni lain? Selalu saya buat video belakangnya gelap-gelap kan, di rumah kampung. Tapi kali ni macam tak biasa kan, belakang saya ni. Ya, sebelum ni saya banyak buat video di kampung saya. Sebab itulah kali ni background saya berubah. Saya sekarang berada di rumah. Saya lebih suka sebenarnya buat video di kampung sebab dia orang kata lebih tenteram lah sikit kan. Background pun cantik, tak payah nak guna green screen ke apa ke. Ini saya tak balik kampung, saya buat video di rumah sahaja. Okey, tak apa. Hari ni saya nak bawakan cerita tentang perkuburan. Seperti yang semua tahu, perkuburan ini memang sinonim dengan kisah misteri, kisah seram. Anda semua pernah dengar tak kubur berasap? Saya rasa kebanyakan anda semua pernah dengar lah kubur berasap. Tapi kali ni saya bukan nak bawa cerita tentang kubur berasap. Saya nak bawakan, dia bukan cerita sebenarnya, dia cuma berita kot. Berita kubur berdarah. Ya, kubur berdarah. Kubur berdarah ni telah berlaku 2 tahun lepas, kira-kira tahun 2020, bulan September, di mana ada satu kubur ni yang berdarah. Berdarah, warna merah, berdarah. Dan kubur berdarah ini berlaku di Masjid Al-Irfan Al-Usta. Apabila kubur tu berdarah, orang ramai mulalah dia panik, dan ada yang buat tafsiran sendiri. Ada yang mengatakan, oh, jenazah ni mesti masa hidup dia banyak buat salah, sebab tu kubur dia berdarah. Oh, janganlah macam tu. Yelah, bila kita tengok dekat TV kan, cerita yang popular tu cerita apa? Tanah kubur. Tanah kubur dia mengisahkan seseorang yang masa hidup dia menderhaka, dia fasik, dia munafik, dan apabila dia meninggal, jenazah dia bau busuk lah, susah nak tanam lah, jenazahnya kuburnya keluar ularnya, macam-macam lah. Jadi orang ramai bila terpengaruh dengan TV begitu kan, cerita begitu, orang ramai biasalah dia nak buat tafsiran sendirilah. Kubur yang jenazah berat je, jenazah ni mesti masa hidup dia ada buat dosa, banyak dosa. Kubur berdarah je mesti jenazah tu banyak buat salah ni, berdosa ni. Jadi pihak jawatan kuasa dia nak tutup fitnah itu berlaku, dia nak tutup tafsiran itu berlaku. Mereka menimbus balik kubur itu untuk tak naklah fitnah-fitnah itu berlaku. Persoalannya kan, persoalannya dari mana datangnya secair darah itu? Adakah dari kubur itu sendiri yang mana Allah SWT menunjukkan kekuasaan dia, ataupun jenazah itu berdarah sehingga darahnya terkeluar daripada kubur, ataupun apa? Ya, jadi saya akan beritahu anda dari mana puncanya datang darah itu. Tapi sebelum tu, saya memang hari ini nak bawakan satu kisah yang berkaitan dengan perkuburan. Kisah ni kisah pendek je. Kisah misteri, pengalaman seorang, pengalaman seorang tukang gali kubur ni, yang dia berkongsikan satu kisah dia yang menarik sebenarnya, yang hendak dikongsikan kepada anda semua. Jadi sebelum saya memberitahu dari mana datangnya punca darah itu, saya akan bawa je lah kisah ni. Jadi diharapkan anda semua dengar sampai habis. Kisah ini berlaku pada seorang penggali kubur yang sudah berkhidmat, yang sudah mempunyai pengalaman menggali kubur selama 31 tahun. Lama tu weh. Diberikan nama sebagai Pak Jaafar. Pak Jaafar ni dia tak berkahwin lagi. Dia telah kematian ayahnya semenjak kecil. Jadi dia tak kenal ayahnya. Jadi mak dia duduk bersama dengan mak ayah dia lah. Bermaksud atuk Jaafar ni lah kan. Rumah atuk Jaafar ni pula bersebelahan dengan kubur. Jadi Jaafar ni dia duduk masa kecil sampai besar, rumah dia sebelah kubur. Apabila dia duduk rumah sebelah kubur, Jaafar ni dia sudah terbiasa, dia sudah banyak kalilah bergaul dengan penggali kubur semasa dia kecil. Dia banyak bergaul, jadi apabila besar ni, Jaafar dia pun bekerja sebagai penggali kubur. Jaafar ni dia tak berkahwin lagi. Ramai juga sebenarnya orang yang nak minta couple, bukan minta couple, orang yang nak berkahwin dengan Jaafar ni. Tapi Jaafar ni tolak. Wallahu a'lam sebab apa?
itu tidak diberitahu. Itulah serba sedikit tentang latar belakang Jaafar ni. Baik, kisahnya begini. Kisahnya pendek je, kisahnya begini. Satu hari Jaafar ni dia sedang duduk-duduk di rumahnya. Ada seorang pemuda datang dan bertanyakan kepada Pakcik Jaafar. Pakcik Jaafar free tak hari ni? Pakcik Jaafar kata, ya saya free. Pakcik Jaafar, kata pemuda tu, Pakcik Jaafar, saya nak Pakcik Jaafar siap sedialah. Kemungkinan ada satu jenazah yang akan dikebumikan di tanah perkuburan di sini. Pakcik Jaafar dia menjawab apa? Dia jawab, saya tak nak perkataan kemungkinan tu lah. Saya tak nak kemungkinan. Saya nak satu jawapan yang pasti. Sebab sebelum ni ada orang cakap mungkin ada jenazah yang nak dikebumikan. Saya geli-geli tengok-tengok tak datang orang tu. Jadi Pakcik Jaafar dia kata dia tak nak satu benda yang tak pasti. Dia kata kat pemuda tu, ni awak ambil nombor telefon saya ni. Nanti kalau betul confirm ada jenazah yang nak dikebumikan petang nanti, awak bagi tahu saya. Kalau kemungkinan saya tak nak. Yelah, saya dah penat-penat gali lubang kubur tu, tiba-tiba tak jadi. Pemuda itu pun dia patuhlah dengan apa yang disampaikan oleh Pakcik Jaafar tu. Dia ambil nombor telefon Pakcik Jaafar tu dan dia kembali ke rumah. Selepas 2 jam macam tu lah, 2-3 jam macam tu, Pakcik Jaafar dia keluar rumah akibat kebosanan kot. Dia keluar rumah, dia pergi ke kedai kopi, dia minum kopi, dia main dam bersama dengan rakan dia 2-3 orang begitu. Semasa Pakcik Jaafar berada di kedai kopi, pemuda tu datang balik kat rumah Pakcik Jaafar. Pemuda tu nak bagi tahu kat Pakcik Jaafar yang memang ada jenazah yang akan dikebumikan di tanah perkuburan tersebut lah. Memang ada orang mati lah maksudnya. Tetapi Pakcik Jaafar tak ada pula dekat rumah, dia ada di kedai kopi. Pakcik Jaafar dekat kopi, okey. Lepas tu orang pemuda tadi tu, dia pun nasib baik dia ada nombor telefon Pakcik Jaafar, dia call dan Pakcik Jaafar jawab. Pemuda tu kata, Pakcik Jaafar, ya saya confirm ada orang meninggal, jenazah yang nak dikebumikan petang nanti. Jadi saya nak Pakcik Jaafar get ready. Pakcik Jaafar dapat je berita macam tu, dia pun sebagai seorang penggali kubur, dia pun terus bergegas ke kubur. Dia pun meninggalkan 3 orang kawan dia yang tadi yang dia minum kopi, main dam sama-sama. Dia pun terus pergi ke tanah perkuburan. Macam biasa, sementara nak tunggu van jenazah sampai, Pakcik Jaafar pun dia menggali kubur berseorangan diri. Bagi Pakcik Jaafar yang dah mempunyai pengalaman 31 tahun, dia tak ada hal lah orang kata dia nak tanam kubur pula, dia nak gali kubur seorang diri. Kurang daripada 2 jam Pakcik Jaafar ni dia dapat menggali kubur berseorangan diri. Okey, sebab dia pun dah 30 tahun dah biasa, badan pun dah tough, tenaga pun cukup. Okey, habis je Pakcik Jaafar ni menggali kubur kan, dah siap lah lubang tu. Kebetulan van jenazah pun sampai. Kubur dah settle, jadi waris-waris dia pun mengangkatlah keranda, letakkan berhampiran di lubang kubur, membuka keranda, mengangkat jenazah. Okey, sebelum jenazah tu nak ditanam, menjadi kebiasaan lah ataupun memang syaratnya kena buka ikatan yang berada di atas kepala jenazah, yang macam orang kata bonjok tu kan, dan mukanya akan dibuka sedikit untuk dihadapkan ke kiblat dan akan beri sedikit tanah untuk dibawa oleh jenazah. Memang itu akan dibuat oleh Pakcik Jaafar selalunya. Pakcik Jaafar dia pun apabila jenazah sudah berada di berhampiran dengan dia, Pakcik Jaafar dia bukalah. Dia buka ikatan yang berada di atas kepala jenazah tu. Lepas tu apabila Pakcik Jaafar ni dia nak buka muka jenazah, kain kafan tu untuk lihat muka jenazah tersebut, nak buka kan, Pakcik Jaafar terkejut. Dia terkejut. Sebab apa dia terkejut? Sebab jenazah yang dia nampak tu adalah orang yang bersama dengan dia sewaktu di kedai kopi, yang main dam, yang bermain dam dan berminum kopi sama. Dia Pakcik Jaafar terkejut. Dalam hati dia kata, ini bukan kawan aku yang main dam dan minum kopi dengan aku bersama ke? Ini ke orangnya? Jadi Pakcik Jaafar dia 1000 persoalan yang berada di kepala dia. Dia pun berlik lah ketika itu.
Dia pelik ketika itu. Dia tak terus tanyalah kat waris, ini bukan orang yang saya, kawan saya yang saya jumpa tadi ke? Pakcik Zafar tak tanya. Jadi Pakcik Zafar dia menyempurnakanlah tanggungjawab dia. Dia menanam jenazah tersebut. Habis je tanam jenazah tersebut, Pakcik Zafar punya persoalan yang terbuku di hati. Dia menegur seorang waris di situ. Pakcik Zafar katalah dekat waris tu, bukan jenazah tadi tu dia berada di kampung ni, dia sihat ke? Macam mana dia boleh meninggal dengan pantasnya? Lepas tu orang waris tu, dia macam pelik. Mana ada pakcik saya, jenazah tu maksudnya jenazah tu, pakcik saya tu, jenazah tu, dia sudah terlantar di hospital lama dan sakit lama dah pakcik. Sebab tu hari ni dia meninggal. Jadi Pakcik Zafar dia pun tak naklah meneruskan perbualan tu. Dia pun percaya apa yang dia nampak. Dia pun tak nak teruslah orang kata bercerita tentang apa yang dia nampak semua. Dia pun dia tak tutup dialog tu. Itulah pelik lah Pakcik Zafar, dia pelik. Siapakah sebenarnya yang bermain dam dengan dia dan minum kopi bersama dengan dia selama ni? Sampai situ sajalah sebenarnya kisah yang saya nak kisahkan kepada anda semua tentang kisah penggali kubur yang pengalaman dia berjumpa dengan jenazah sebelum jenazah tu meninggal. Begitulah ayat dia lebih kurang. Okey, kita balik kepada persoalan yang dari mana datangnya darah itu. Darah itu datangnya daripada orang yang hidup. Orang yang hidup ni dia mungkin ada unsur khianat untuk mengkhianat jenazah ke, wallahu alam, ataupun waris. Wallahu alam. Orang hidup ni semuanya kerja buatan orang. Dia ambil cat warna merah dan minyak, dia campur-campurkan, dia dia tuangkan atas kubur tadi. Jadi itulah memang real, nampak macam darah. Dari mana datangnya? Sebab pihak polis pun dia masuk campur dalam hal ni. Pihak polis buat siasatan, memang itu adalah cat, bukannya darah. Yang polis kata ada unsur khianat. Jadi kes itu dah habis sampai situ saja, tak terbau-bau pun selepas itu. Itulah jawapannya sebenarnya. Tak adalah misteri sangat pun sebenarnya. Okey, sampai situ sajalah kisah saya pada kali ini. Terima kasih kepada anda semua yang sudi tengok sampai habis. Selamat berpuasa. Kita jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.